Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Habislah kali ini Menteri Besar Revolusi, sahabat-sahabat semua, yang cuba untuk spin, yang cuba untuk menyesatkan ataupun membuat pelbagai alasan berkaitan dengan skandal rasuah bernilai RM6 juta ringgit, sahabat-sahabat semua. Jadi pastinya dengan apa yang dikatakan ini kita boleh anggap Sanusi ataupun MB Lato-Lato ini bakal berdepan siasatan SPRM terhadap beliau berkaitan dengan skandal rasuah bernilai 6 juta ringgit ini. Dan hari ini juga Pesuruhjaya PAS Perak Meroyan cuba untuk kononnya menempelak Ngokomeng yang Ngokoham yang rumahnya dibakar, dikatakan dipercayai ini adalah tindakan khianat daripada individu yang sesat otaknya. Kita tahu siapa yang sesat itu. Kerana itu beliau meroyan dan memberikan alasan hari ini. Jadi sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar pencerahan padu daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Tangkap adalah dua orang, tuan-tuan. Yang pertama dikenali sebagai Muhammad Azimar Abdul Razak. Dekat sini Amirul dan Muzaimil. Tetapi yang ditangkap adalah Azimar Abdul Razak. Tetapi another one adalah Mi Tomoy. Dia mengaku diupah bakar kereta Mufti Perlis. Dia ada 16 kes lampau. Dia mengaku dia yang bakar kereta itu. Mi Tomoy ni tinggal sambuan yang kepala tak betul juga dekat Perlis tu. Dia mengaku dia bakar. Tapi dia kata motif dia membakar kerana dia diupah. Dan pada waktu itu Mufti Perlis tak setuju tentang isu kafir-mengkafir yang dibawakan oleh PAS pada waktu tersebut, pada ketika itu. So, PAS jawab apa? PAS Perak kata, PAS Perak templak ngeh kaitkan PN dengan serangan bom botol. PAS Perak menyela anggota Parlimen Berwas dengan kejadian di rumahnya di Air Tawar. Pesuruhjaya Razman berkata, ngeh ketika sidang akhbar ini mendahului siasatan polis. Justru, menurut Azman, ia sekaligus memperlihatkan pemimpin DAP tersebut tidak mempercayai kepercayaan penuh terhadap profesionalisme pihak polis. Membawa tuduhan, meraih sentimen politik dengan kejadian jenayah adalah bersifat melulu dan melampau. Tuduhan ngeh seakan menyambung tuduhan Ngah Komeng bahawa PAS adalah Taliban. Ya, memang betul pun. Saya cakap macam tu senang. Ngeh juga bukan setakat dia orang, saya cakap. Dia cuba menggambarkan imej buruk bukan hanya kepada PN tetapi juga kepada Islam kerana dikaitkan dengan isu kebedaban beliau mencampuri urusan Islam baru-baru ini. Baik. Dia tidak mencampuri urusan Islam. Itu adalah urusan pentadbiran. Kita boleh berbeza pendapat, tak setuju tak apa. Itu bukan pentadbiran Islam. Tak ada kena-mengena. Islam konteks lain. Pentadbiran, prosedur, itu cerita lain. Dalam pada PAS menuduh DAP buat demikian, PAS pun buat benda yang sama. Dia kata DAP menunggang politik, PAS pun buat benda yang sama. Kalau kita nak tuduh DAP itu sebegini, sebegitu, sebagainya, ada orang kata aku baru DAP dan sebagainya. Engkau orang baru wapas lah. Engkau baru wapas. Menuduh sesuka hati sedemikian. Ngeh kata dia tak tuduh PN yang buat. Tetapi dia kata apa yang diapi-apikan oleh PN itu ada kemungkinan menyebabkan pelampau-pelampau agama dan bangsa ini melakukan sedemikian. Tuan-tuan, kalau ngeh boleh kena, kita kata orang bukan Islam, tak apa lagi Islam tak. Mufti Perlis, orang Islam, bukan setakat orang Islam. Ulama, tuan-tuan, level itu baru betul ulama. Tak kisahlah korang setuju tak setuju dengan dia. Itu ulama. Tuan-tuan, saya pun bukan semua saya setuju dengan Mufti Perlis tu. Politically pun saya ada tak setuju dengan beliau. Tetapi tak adalah kami sampai ke peringkat itu. Ke peringkat nak menghancurkan dia. Ini orang Islam. Itu orang Islam. 2019 bukannya tahun 1889. Tahun 1889 pun kita duk cerita dalam sejarah. Ini 2019. Berapa tahun baru? Itu orang Islam, tuan-tuan. So, mustahil tak? Mustahil tak saya tanya soalan ini? Mustahil tak dengan kemelampauan agama ini yang diapi-apikan oleh satu kelompok yang kononnya memegang agama Islam itu sendiri, mustahil tak mereka akan menyebabkan pelampau-pelampau agama semakin naik kepala dan mengancam bukan setakat orang bukan Islam tetapi orang Islam sendiri. Bayangkan dia orang boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan kita.
Siapa undi PH kafir. Siapa undi BN kafir. Kalau ada kafir, apa kita ni tuan-tuan? Halal darah. Bagi orang berilmu dia boleh, tapi majoriti mereka yang mana yang taksub dan juga bodoh itu adalah jahil dalam ilmu. So bila dia dengar kafir, betul lah kafir, maka di situlah berlaku sembahyang dua, sembelihan tak halal, nikah tak sah. Di sini berlakunya terorisme, berlakunya kemelampauan dalam beragama, sehingga sanggup menuduh orang Islam itu sendiri sebagai kafir. Dan peristiwa mengkafir, tuduh-menuduh melampau agama ni bukan baru, terutama bila melibatkan politik. Kita belajar isu Khawarij. Satu golongan nama Khawarij yang pada zaman sahabat dahulu bangkit menentang Ali kerana katanya Ali tidak membangun mencari orang yang membunuh khalifah sebelumnya Uthman. Maka dilawannya Ali, ditentangnya Ali. Kalau tak silap saya kena cek balik. Tetapi Khawarij tindakannya dia mengkafirkan. Ingat tindakan pertama Khawarij apa dia tuan-tuan? Mengkafirkan orang Islam yang tidak bersependapat dengan mereka. Setelah dia mengkafirkan, maka dia kata halal darah mereka untuk kita perangi. Di situ mula dia. Saranan saya mudah aja tuan-tuan. Kalau sudah sampai ke peringkat melampau sebegini, saya sarankan terutama kepada Menteri KDN, tolong dengar. Apa kata haramkan je PAS. Tuan-tuan, nanti melampau. PAS orang. Saya kata haramkan PAS. Bukan kata-kata ahli PAS tak boleh buat parti lain. Buatlah parti lain. Tapi bukan guna nama Islam tu. Parti Islam tu jangan guna. Agama tu jangan guna. Bagi saya, parti politik jangan kita letakkan nama agama tu. Dia memburukkan Islam tu sendiri, tuan-tuan. Nama Islam tu dah jadi buruk dia buatnya. Seolah-olah kalau kami tak bersama dengan PAS, kami ni tak Islam lah. Macam tu. Letaklah nama parti progresif tu taklah. Parti Perjuangan Suci ke, apa ke, letaklah nama apa sekalipun, tetapi buang nama Islam tu daripada parti tersebut. Amanah boleh je pakai. Parti Amanah Negara tak ada pun nama Islam kat situ, tapi boleh je dia bawa imej Islam. Kenapa saya tak boleh cadangkan? Sekarang ini saya nak cadangkan. Apa kata Menteri KDN ada kuasa di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan untuk nak membatalkan nama Parti Islam se-Malaysia. Dan mereka kena datang dengan nama lain. UMNO pernah diharam lah tahun 1988 sehingga dia menumbuhkan UMNO baru. Yang tu cerita lain lah. Tetapi itu bidang kuasa menteri. Sebab sekarang ini saya nampak benda ni dah melampau lah tuan-tuan. Sebab dia dah guna perkataan kerana kami adalah parti Islam. Kamu tak bersama dengan kami, kamu tak bersama dengan Islam. Itu perkataan yang mereka guna. Tuan-tuan dengar perkataan tu tadi, dia kata dia telah menentang Islam. Padahal yang kita bincangkan oleh Nge berkaitan dengan prosedur. Bila kita bercerita tentang syariah ataupun undang-undang syariah, itu adalah Islam. Sedangkan itu prosedur, perbincangan. Bila orang mempertikaikan undang-undang hudud Kelantan, Kelantan, Nick Elin mempertikaikan beberapa seksyen, dia telah menentang Islam. Dia tak semudah itu, tuan-tuan. Seolah-olah yang dia buat tu macam Al-Quran. Kita bukan menentang Al-Quran, kita bukan menentang hadis. Kita menentang undang-undang yang diciptakan oleh manusia. Bukan menentang, kita mempertikaikan. Adakah mempertikaikan undang-undang yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh? Sedangkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan ulama' pun boleh kita bahaskan. Kenapa tiba-tiba pandangan daripada PAS, pendapat daripada PAS, kita tak boleh bahaskan? Seolah-olah itu adalah wahyu yang tidak boleh dipertikaikan. Dan ini akan membawa kepada kemelampauan dalam agama. Sehingga menyebabkan orang rasa bahawa kamu tak cukup Islam kerana kamu tak bersama dengan parti Islam se-Malaysia. Bagi saya itu dah satu melampau lah. Bagi saya itu sangat melampau. Dan Saifuddin sendiri kata, Saifuddin beri amaran, jangan melampau. Menteri KDN Saifuddin berkata, menggesa orang ramai supaya tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri berikutan serangan bom botol ke atas rumah ahli Parlimen Beruas, Ngeh Koham. Kita minta, jangan ada pihak mengambil tindakan melampaui lunas undang-undang. Tuan-tuan, adakah perkara ini berkemungkinan membawa kepada pengharaman PAS?
Sebab itu kenyataan insiden bom botol PAS gesa kendorkan ketegangan. PAS menggesa tindakan segera untuk mengendurkan ketegangan susulan insiden serangan bom ke atas rumah ahli Parlimen Bruas. Justru semua usaha mesti diambil bagi menyuraikan ketegangan yang mungkin berlaku akibat perbezaan pandangan. Tuan-tuan, alangkah elok kalau dia cakap macam ni daripada dulu. Kenapa nak kena bawa pula isu ini mengancam Islam, ini mengancam Melayu, ini mengancam hak Melayu, macam kita tengok sungai di rumah yang di rumah setinggan tadi, mengancam hak Melayu, mengancam Islam. Bila bab itu mengancam Melayu macam Islam, bila kena ke engkau, oh tak ada. Kenapa? Hashtag pasik, tuan-tuan. Hashtag pasik. Itu saya boleh kata. Jadi kita kena ingat benda ini. Kita kena ingat perkara ini. Kita kena tahu bagaimana membezakan bahawa Islam adalah Islam. Hari itu kan saya debat dengan Alif Western nama dia dalam TikTok. Saya kata, dia mungkin dengar saya punya live kot sekarang ni. Saya kata, dia kata, itulah dia, Islam liberal. Saya kata, tidak ada istilah Islam liberal. Tidak, dia kata dia setuju. Apa dia? Ya. Takkan kau tak tahu, tak ada istilah Islam liberal. Sebagaimana saya kata, tidak ada istilah Islam PAS. Tak ada istilah Islam PAS atau PAS itu Islam. Tak ada. PAS itu bukan Islam. Islam itu bukan PAS. Sebagaimana juga tidak ada istilah Islam liberal. Sebab apa? Islam adalah Islam. Islam adalah Islam. Islam bukan Melayu. Islam bukan Arab. Islam bukan PAS. Islam bukan Melayu. Islam adalah Islam. It's a religion. It's a agama. A way of life. On its own. Tidak perlu didefinisikan oleh individu-individu, parti politik, bangsa, budaya, region, tak perlu. Sebab itu Islam bukan orang Arab. Kita tak kata Islam itu Arab. Bukan. Hanya kerana orang Arab belum tentu dia betul-betul Islam. Tak. Islam itu pada bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana kita memahaminya. Bagaimana kita melaksanakannya. Itu Islam. Selain daripada itu, perbuatan kita itu perbuatan kita. Salah kita itu salah kita. Kalau kita buat salah sebagai orang Islam, itu salah kita sebagai manusia. Bukan salah agama. Setuju tak setuju? Kalau kita buat silap, kita buat salah, itu salah kita sebagai individu. Bukan salah agama kita. Sebab itu saya kata Al-Quran itu sempurna. Tetapi mentafsirkan Al-Quran, tafsiran itu belum tentu sempurna. Itu tafsiran kita. Itu pandangan kita. Kita boleh cuba kata yang paling hampir. Paling hampir. Tetapi still itu pandangan kita. Itu pendapat kita. Pandangan kita. Okey? Habis kat situ. Harap tuan-tuan boleh fikirlah perkara ni. Saya ada satu buku saya baca tadi. Tak apalah, nantilah saya tunjuk buku tu. Oleh Prof Tajuddin. Okay, Prof Tajuddin mendengar saya punya live ni. Which is very interesting apa yang dia cakapkan. Apa yang dia cakap tu selari dengan apa yang saya cakapkan. Baik, habis kat situ. Saya nak bawa isu Kedah. Isu Sanusi disiasat SPRM lagi. Okey. Hari itu Kedah FA, KFA, CEO dia, bekas CEO dia telah ditahan kerana dikatakan terlibat dalam kes rasuah bernilai 6 juta ringgit. Okey, bernilai 6 juta ringgit. Jadi dia disiasatlah. Ada satu berita saya baca, dia kata bahawa itu kerana dia 6 juta itu dimasukkan kerana kontraktor itu dapat projek, antara lainnya adalah Lita Lumba dan juga bekalan air lah. Lita Lumba salah satu. So Lita Lumba tak jadi. So disebabkan itu dikira sebagai salah guna kuasa. Kemudian timbul satu kenyataan daripada Sanusi. Kita dengar kenyataan beliau. Melibatkan company besar-besar. Sekejap sorry. Company besar-besar lobby untuk dapat sambung konsesi rawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung, kita nak buat sendiri. Ada derma lah 80 bilion pun tak sambung. Dia minta balik duit tu.
tu cerita dia. Masuk akaun KFA. Mana sedari. Lah tak sedap apa dia bagi cek. Lah tak sedap apa dia bagi cek. Lah tak sedap apa dia bagi cek. Okay, yang ni daripada page sahabat saya Solihin Syabudin. Tolong subscribe kepada page beliau ataupun kepada YouTube beliau. Now, kenyataan daripada Sanusi, dia kata ada sebuah syarikat yang dapat projek, dia kata yang ni dia sebutlah, yang dapat projek air lebih kurang 900 juta saya dengar lah. 900 juta. Kemudian dia nak sambung projek air tersebut, so dia bagi 6 juta kepada KFA kan, sebagai derma. Bila dia tengok, kami dah bagi, ini Sanusi kata, dah dapat derma 6 juta ni, sambunglah kontrak. Dia kata bagi 10 bilion, 8 bilion pun, kami tak nak sambung kontrak, tak nak ada. Dia pun bagi balik. Dia kata dia bagi balik duit tu, 6 juta. Kemudian wartawan tanya, takkan tak tahu? Dia macam mana, nak tahu macam mana dia bagi cek. Dia kata, so dia kata dia dah pulangkan balik wang tersebut. Sanusi kata, dia dah pulangkan balik wang tersebut. So, SPRM pelik. Okey. Dakwaan rasuah KFA, SPRM akan panggil Sanusi. SPRM akan memanggil Menteri Besar Sanusi bagi mendapatkan penjelasan berhubung dakwaan rasuah lebih 6 juta yang dikaitkan dengan Persatuan Bola Sepak Kedah. Perkara itu disahkan oleh Pengarah Kanan Siasatan Hishamuddin Hashim. Sumber SPRM pula berkata siasatan dilakukan setelah Suruhanjaya itu menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan memperoleh projek di Kedah jika menyalurkan dana ke akaun KFA. Katanya, berdasarkan siasatan, terdapat individu penting berjawatan tinggi dalam kerajaan negeri dan KFA berjanji akan memberikan projek pembinaan serta perkhidmatan sebagai balasan kepada kontraktor yang menyumbang dana. Bagaimanapun, setelah kontraktor itu menyalurkan dana ke akaun Persatuan Bola Sepak berkenaan, mereka tidak menerima sebarang projek seperti dijanjikan. Sumber itu juga berkata kontraktor tersebut telah membuat laporan kepada SPRM setelah berasa ditipu oleh individu terbabit. Pada Jumaat lepas, media melaporkan SPRM mendapat perintah tahanan reman terhadap individu daripada 40 hingga 60 termasuk CEO KFA bagi membantu siasatan 6 juta. Okey. Now tuan-tuan baca tak tadi? Kenyataan daripada sumber di dalam SPRM bercanggah dengan apa yang Sanusi kata. Sanusi kata pada waktu itu, dia kata kontraktor tu bagi duit. Tuan-tuan dengar tadi Boleh ulang balik lepas ni. Masuk dalam akaun. Suruh sambung kontrak. Tak nak sambung kontrak. Kami ambil balik duit, bagi kat dia. Bagi balik dekat dia. Tetapi kontraktor tu bagi tahu SPRM, dia kata kami disuruh bagi 6 juta kepada KFA. Atas syarat bila lepas kami bagi, kami akan dapat projek. Setelah kami bagi, kami tak dapat projek. Jadi kami buat laporan SPRM. Trigger 6 juta tu sebab kontraktor tu yang buat laporan. Faham tak tuan-tuan? Kontraktor tu yang buat laporan. Maksudnya apa? Bermakna dekat situ 6 juta tu dia tak pernah dapat balik. Sebab kalau dia dapat balik, kenapa dia buat laporan SPRM? Dia kata apa? Perkataan dia guna, kami terasa ditipu. Itu perkataan dia guna, kami terasa ditipu. Meaning, dia dah masuk duit, tetapi dia tak dapat projek. Dia rasa ditipu. Now, timbul isu. What if is, dia tak kata dia tak dapat balik, entah-entah dia dapat balik. Even, katakanlah kalau dia dapat balik sekalipun. Even, katakanlah dia dapat balik duit 6 juta itu masih dikira sebagai rasuah. Rasuah ni tidak semestinya benda tu dapat bawa balik enjoy. Tak. Perbuatan itu sendiri, itu sudah boleh dianggap sebagai rasuah. Cubaan untuk rasuah. Apabila dia minta 6 juta dibawa masuk, diletakkan atas janji kontrak, walaupun dia tidak dapat kontrak, walaupun dia telah memulangkan wang tersebut, itu pun masih dikira sebagai rasuah. Jadi bila Sanusi kata, dia dah bagi balik duit itu, dan kita kena ingat presiden kepada KFA siapa tuan-tuan? Siapa presiden kepada KFA? Siapa presiden kepada KFA? Tuan-tuan, siapa presiden kepada KFA? Tolong tulis. Siapa presiden kepada KFA? Tolong tulis. Sanusi.
Tolong tulis Sanusi. Sanusi adalah presiden kepada KFA. Jadi, kalau 6 juta masuk ke dalam KFA, takkan presiden tak tahu. Dan siapa yang boleh bagi projek sambung air, tuan-tuan? Saya tanya pada tuan-tuan, siapa yang boleh bagi projek sambung air? CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, CEO KFA ke yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan ni, siapa yang boleh bagi projek sambung air? Saya tanya pada tuan-tuan, jawab. Nah, kenapa Sanusi tiba-tiba kata, kami dah bagi balik? Dia kantoi. Dia dah kena tanya, dia kantoi, dia gabra, dia tak tahu jawab apa, dia kata kami dah bagi balik. Dengan harapan dia ingat bila dah bagi balik, settle lah. Tak adalah rasuah. Saya kata, rasuah itu bukannya dia dapat projek tu saja. Dia gagal dapat projek itu pun tindakan berjanji. Saya bukan kata Sanusi ada KFA. Belum kita cerita langkah suka. Kita belum cerita lagi pasal apa orang kata airport apa yang dia nak buat dekat Kulim. Kita belum cerita lagi pasal apa orang kata tanah yang dia nak buat untuk litar lumba. Yang tu berkemungkinan besar kalau ada kaitan SPRM akan masuk. Alright guys, so semakin panas nampaknya cerita isu skandal rasuah ya yang melibatkan Menteri Besar Lato-Lato Kedah ini. Berbagai cara ya beliau cuba spin, tetapi dalam beliau men-spin itu terkeluarlah segala kebobrokan, kedangkalan, kesilapan beliau dalam mengulas perkara ini. Ya, jadi ya kerana itu jugalah pihak SPRM telah pun memanggil Menteri Besar Lato-Lato Rifonusi untuk siasatan lanjut ya berkaitan dengan rasuah yang dikatakan sehingga bernilai lebih daripada 6 juta ini, sahabat-sahabat semua. Inilah kerajaan Melayu Islam ya yang dilaungkan oleh pemimpin-pemimpin daripada Parti PAS sangat-sangat menyesatkan, kata Abakau ya, yang mana kenyataan Abakau menyatakan bahawa PAS ini adalah parti ajaran sesat. Ya, apa yang mereka lakukan menyesatkan orang, mengelirukan orang, bertopengkan dengan serban, bertopengkan dengan parti namanya Parti Islam Se-Malaysia, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian sila pada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.